Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni cikgu ingin kongsikan uh, iaitu susunan elektron unsur. Bagaimanakah elektron disusun di sekeliling nukleus. Okey, objektif atau kriteria kejayaan pada hari ini ialah murid dapat melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Okey, jadi langkah yang pertama okey, kita mesti tahu berapakah bilangan elektron bagi sesuatu unsur. So, jadi bagaimana? Okey. Dan murid mesti dapatkan berapakah bilangan protonnya. Okey, bagi sesuatu unsur. Kenapa? Okey, kerana bilangan proton sesuatu unsur adalah sama dengan bilangan elektron unsur tersebut. Okey, nampak ni yang cikgu ambil contoh karbon karbon 12. Jadi nombor proton bagi karbon ialah 6. Okey, dekat sini. Maka bilangan elektronnya juga 6. Okey, yang cikgu hitamkan ni. Okey, langkah yang kedua, kita kena susun elektron mengelilingi nukleus dalam petala elektron dengan mematuhi syarat konfigurasi elektron, iaitu petala 1 2 elektron, petala 2 8 elektron dan petala 3 18 elektron. Okey, susunan elektron bagi karbon ialah 2.4. Okey, ni yang garisan ni, garisan yang bulat ni, itu namanya petala. Okey, macam mana cikgu dapat ni? Dua ni. Dua. Nampak tak yang nombor 1 ni dalam ni? Ni nukleus kan? Okey, yang nombor 2 ni. Nampak tak yang warna kuning ni 2? 2 kan? So itulah maksudnya 2 sini. Okey. Yang ni petala nombor 2 ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 2.4. Elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleus dahulu. Elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya telah diisi. Maksudnya dia macam ni. Memang susunan dia macam itulah. Itu maksudnya syarat konfigurasi tadi ya. Maksudnya first dekat dengan nukleus ni kita kena letak 2 dahulu. Okey, nampak tak tersusun je macam ni kan? Macam ni. Okey, yang seterusnya dia ialah dekat luar ni ialah 4. Jadi susunannya kena buat 2.4. Titik tu memang itu menunjuk cara kita nak tulis. Ya. Okey, seterusnya cikgu tunjuk macam ni. Contohnya nama unsur. Okey, magnesium. Nampak kan? Ni atas ni nombor proton, betul tak? Okey, magnesium. Sini ialah 24. Jadi nombor protonnya 12. 12 nombor protonnya 12, nombor elektronnya juga 12. Jadi cara menulisnya 282. Ni. Susunannya ialah 282. Macam nak buat tu? Dia kena 2 dah. Susunan nombor tu bukan dia nak buat tu. Maksudnya susunan nombor yang tiba 8 lepas tu 2 balik. Okey, mula-mula kita mesti letak 2 dahulu. Di petala pertama tu dia mesti letak, itu memang dia punya syarat lah. Dia punya cara kita nak tulis. Dekat nukleus tu kita mesti letak 2. Okey, petala yang kedua tu mesti 8. 2 tambah 8, apa dia? Maksudnya? Maksudnya 2 tambah 8, 10. Kan? Contoh ya cikgu. Hmm? Dia kurang daripada 8. Macam mana? Kurang daripada 8, 2 lah. 2 je. 2. Adakah? Ni tak apa, kita tengok sini dulu. Ya, yang cikgu tunjukkan ni macam mana cara dia. Ni, macam mana dapat ni, 12 ni ya. Itu nanti, next. Jangan jauh-jauh lagi. Fahamkan ni dulu ya. Okey. Yang ini 2. Yang 8 ni, ya bila 2 tambah 8, 10. Baki 2 kan? Sebab nak jadikan dia 12. Jadi yang
ketiga tu letaklah 2. Jadi 2 tambah 8 tambah 2, 12. Susunan dia. Ya, susunan dia. Okey, jadi ni kalau 20 kalsium, okey, nombor protonnya 20. Nombor elektronnya 20 juga. Jadi cara susunannya 2, 8, 8. 2, 8, 8. 18. Kan? Ha. 8, Tapi 8, yang tu 16. 20. Betul tak? Hmm. Sekejap ni kira. 2, ni 2. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4. Dia memang bagi dia punya, dia macam dah tetapkan lah. Okay, kita tak boleh nak, sebab ni dia syarat dia. Memang dia dah, kita ikut je. Kalau kalsium dia memang macam tu. Kalau magnesium dia macam tu lah cara dia ya. Okay. Kalau contoh yang ini, aluminium. Yang Aluminium. kawan awak tanya tadi lah kan, aluminium kan. Tapi Okay, nombor protonnya 13. 13. So, Anda pun 13. tapi yang ini 18, dia nak 20 kan, kekurangan 2. So, sebenarnya kena letak satu lagi lah. Betul tak? Barulah dia jadi 20. Betul tak? Ni kekurangan Habis tu satu kan? nombor tu kena letak lagi 2 lah. Hmm. Baik letak. Tak boleh lah. Buatlah satu lagi petala dia. Macam tu. Ya? Dia mesti 2, macam tu lah susunan dia memang itu ahli fizik ya. Ahli kimia lah yang tentukan kita ikut je dia punya tu susunan dia. Okey, yang ini 3. 13 macam mana 2, 8, 3. Ni kita susun lah ni. Mula-mula dekat sini 2 dahulu. Tapi awak tak boleh letak sesuka hati lah kiranya. Tengok tak susunan ni. Dia sekata. Jangan letak merata pula. Letak ikut sini. 1, 2. Lepas tu 1, 2, 1, 2. Macam tu. Ikut je susunan dalam gambar tu ya. Jangan sesuka hati lah awak letak dekat petala tu. Dia mesti ada cara dia lah. Ya. Okey. Macam tu. Boleh kalau dalam buku teks pun, buku teks pula, buku Saswadi, muka surat 85 pun sama. Okey, 85. Kalau ada siapalah yang ada di depan dia, dia mesti macam tu lah. Dia mesti 2, 8, dia mesti memenuhi tu syarat dia. First kali mesti 2. Lepas tu mesti 8. Lepas tu penuhi lagi 8. Lepas tu barulah sama ada 1 ke 2 ke ya. Macam tu. Okey, yang ini pun samalah seterusnya kita isi sendiri. Okey, macam ni. Contohnya ni. Pembentukan ion positif dan ion negatif. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Bagaimana? Atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala luarnya kepada atom lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada satu atom lain. Okey, ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet dan oktet. Ni bertambah jauh. Okey, tapi kita tak perlu. Ni nama saja susunan elektron duplet dan oktet. Okey, jadi susunan dia macam ni. Okay, kira lagi. Ni helium kat tengah. Tengah ni nukleus. Okey, susunan elektron ni contohlah yang diberitahu tadi. Duplet. Susunan elektron yang stabil yang mempunyai 2 elektron pada petala pertama, ni. Susun kat sini. Atom helium, nombor protonnya 2. Maksud awak tadi ni dia kurang daripada tu ke? Kurang daripada 10 ke? Ni kalau 2, letak 2 je lah sini. Okey, lepas tu susunan elektron oktet. Susunan elektron yang stabil pada mempunyai 8 elektron pada petala pertama. Okey. Jadi neon dia 10. So nombor protonnya ialah 10. Jadi awak letaklah 2. Ni 2. Petala pertama kan 2. Okey, ada baki 8. Jadi awak letaklah yang
kedua ni 2, 4, 6, 8. Tambah semua jadi 10. Ya. Okey, ni tengok lagi. Ni maksudnya nampak ni atom magnesium. Jadi macam mana kita nak tulis dia? 2.8.2. Ni. Ni nukleus, ni 2, 8 kat sini. Lepas tu baki dia 2. 1, 2. Macam tu. 2, 8, 2. Mesti ada titik. Kalau tak ada titik tu dia bukan penulisan tu lah, salah. Okey, jadi dia kata dia boleh derma. Derma 2 elektron kat sini menjadi ion magnesium. Dia bertukar lah. Okey, jadi 2.8. Ni. Kena letak. Ni cara penulisannya juga. Ni. Nampak tak yang apa ni? Ni yang dalam kurungan ni. Kurungan yang straight ni. Tapi kena letak 2 positif kat sini. Okey, uraian dia. Apabila sesuatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas yang disebut sebagai ion. Faham tak? Apabila dia menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas. Elektron je yang boleh bergerak. Sama ada dia terima ataupun dia derma. Macam tu Jadi dia akan bercas lah, disebut ion. Kalau ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Tapi kalau ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Dia terima elektron, so dia jadi negatif. Kalau dia menderma, dia jadi positif. Kan? Sebab dia dah bagi orang ion tu, so dia jadi positif lah. Macam tu. Elektron ni negatif. Dia bercas negatif. Elektron. Cara nak ingat macam elektron. Maksudnya negatif. Macam orang lah, dia asyik berfikiran negatif. So negatif kan. Jadi dia kita ingat macam tu lah. So magnesium punya 12 elektron, maka susunan elektronnya ialah 2.8.2. Bagaimanakah atom magnesium dapat mencapai susunan elektron oktet yang stabil? Adakah lebih mudah untuk atom magnesium menderma 2 elektron atau menerima 6 elektron? Mesti lebih mudah untuk atom magnesium menderma 2 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet daripada menerima 6 elektron. Oleh itu magnesium akan menjadi ion positif. Okey, tengok seterusnya kat sini. Okey, jadi dia kata pembentukan ion positif. Macam mana ion tu boleh menjadi positif? Okey, apabila atom natrium mempunyai 11 elektron, maka susunannya ialah 2.8.1. Okey, jadi atom natrium akan menderma 1 elektron di petala terluar untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi sebenarnya natrium ni dia 2.8.1. Okey, jadi satu je kat luar ni. Kan, jadi kita dermalah 1 untuk mencapai susunan elektron oktet ni. Untuk jadikan dia lebih stabil. Jadi kita letaklah ni. Okey, sebenarnya penulisan. Faham tak maksud cikgu ni? Okey, mula-mula ni kan natrium ni kan. Natrium ni dia susunan dia 2.8.1. Satu ni, okey satu ni. Dia, okey kita tulislah ni 1, 2. 1, 2 dekat petala pertama kan. Okey, dekat petala kedua ni 8. So dekat petala ketiga ni ada 1. 1 kat sini. Jadi kita nak stabilkan dia. Untuk stabilkan dia kita tulis, kita tukar. Jadi macam ni. Ni yang kedua ni. Dia yang ini penulisan yang titik ni tetap macam ni. 2.8.1. Okey, tetap macam ni. Tetapi ni cara kita nak tulis dia punya gambar ni
Awak letak kurungan sini, letak kurungan sini, awak jadikan dia tambah. Tambah. Jadi ini maksudnya dia stabil lah. Cara kita nak stabilkan dia. Ya. Tapi awak kena letak sini positif. Dekat luar ni. Ya. Menunjukkan dia dah derma. Dia menderma ion tu. Ya. Okey. Tak apa. Tengok lagi. Yang kedua. Pembentukan itu tadi ion positif. Nampak cara tulisan tu. Cara ni. Okey. Seterusnya. Pembentukan ion negatif. Atom klorin mempunyai 17 elektron. Maka susunan elektronnya ialah 2.8.7 dan merupakan atom yang tidak stabil. Dia tak stabil ni, okey. Jadi atom klorin ni akan menerima satu elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi sebenarnya kalau nampak macam ni, tak stabil lah sebab dia 7. Jadi kita nak terima satu. Jadi kita buatlah ni menerima satu elektron untuk mencapai susunan oktet ni. Jadi cara penulisannya macam ni. Yang kedua ni. Jadi 2.8.8. Stabil lah dia. Sebab yang 7 ni dia dah terima. So sini jadi 8. Awak letak sini negatif. Awak nak bezanya. Ini positif kan? Ini negatif. Dan ini. Tambah ni 1. Jadi cara penulisannya ialah macam yang kedua ni. Ya. Okey. Itu ialah cara macam mana kita pembentukan ion positif dan ion negatif. Okey. Okey, jadi tu dia lah. Jadi itulah awak mesti tahu tadilah menulis, melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan, menjelaskan pembentukan ion positif dan negatif dan mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Macam tu. Boleh ya? Okey, tak apa. Mari kita nak lagi soalan. Nak soalan tak? Tak, sekejap. Cikgu Kita tak tengok faham yang, yang tambah tu. yang tambah. Mana? Yang Tadi ini. ada juga tak tahu. Ni. Ni. Mana? Tak nampak. Tak keluar pun. Tak keluar. Dah. Macam ni. Yang Okey. tambah-tambah. Okey. Tambah-tambah macam ni. Itu kita nak capai dia positif. Ion positif. Siapa yang positif? Macam mana? Siapa yang positif? Positif apa? Kita nak jadikan dia ion positif sebab dia ada satu je kat luar ni. Dia Okey. sebenarnya, dia kalau natrium dia sebenarnya macam ni. Tapi kita nak dia jadikan dia stabil. Kalau kita tengok dia 2.8.1 ni dia tak stabil lah. Maksudnya dia satu je kat luar ni kan. Jadi kita nak stabilkan dia, jadi kita kena yang negatif ni satu ni kita kena derma untuk mencapai susunan elektron yang oktet untuk memberi dia kestabilan. Jadi bila dia derma, dia keluarkan tu maksudnya dia derma lah. Dia jadi positif lah dekat sini. Sebab dia Dia buang, dekat. sebab dia buang negatif tu. Sebab dia buang elektron tu kan. Bila dia buang, Buang juga ingat dia pergi tambah ke bagi kat siapa-siapa. Yelah maksudnya boleh lah tu. Kiranya dia dah ada negatif. Dia satu ni, dia negatif. Jadi bila dia buang yang negatif tu ke sebelah sini, dia jadi positif lah sini. Sebab ini dia jadi positif lah. Ni dia. Yang belah kanan ni si yang NA ni. NA positif. Dia jadi cara maksudnya bila kita keluarkan ion elektron tu, keluarkan kan? Yang ini jadi positif lah. Yang dalam ni. Lah maksudnya yang Ah. Sekejap. Yang dalam ni jadi positif lah ni. Ni jadi positif lah sebab kita dah keluarkan satu elektron tu. Jadi NA. yang ini jadi positif. Macam tu. Yang NA tu kan yang apa atom natrium tu Ah. 2826 2 28 ke 26 ni.
281. 281 Kan ah. ada satu yang kat luar tu kan, yang kecil Ah, kenenok ah. tu kan, jadikan Ah. dia tak stabil. Mm-mm. Lepas tu yang kecil kenenok satu kat luar tu kita keluarkan. Mm-mm. Lepas tu jadi ion natrium. Jadi dia jadi positif lah. Sebab kita dah keluarkan satu tu kan. Habis satu tu kita campak Ah, mana? Ni lah. Dia jadi macam ni lah cara penulisannya. Ni okey, yang ni rajah satu kan, rajah yang pertama ni, natrium pertama ni kan. Awak nampak tak yang cikgu gerak-gerakkan cursor Pak. cikgu ni? Nampak okey. Sebab ada ketika tu macam tak nampak. Okey. Yang ini uh, kita cara kita nak lukis yang tak stabil tadi. Tak stabil ni dia tak stabil. So macam mana kita nak stabilkan dia? Kita kena derma. Derma dia ke sini. Jadi cara penulisan kita macam ni. Ni cara penulisan kita di mana natrium ni dah positif. Positif menunjukkan kita dah buang dia. Buang satu ni. Kita bukan buang lah, kita dah derma. Maksudnya kita dah derma dia. Jadi penulisan kita dia jadi macam ni lah. Kita tambah positif dekat dalam ni dan kita buat kurungan. Kurungan macam ni. Kurungan ni straight je. Kurungan dekat luar ni positif. Menunjukkan yang kita dah derma dia. Kita dah derma dia satu tadi. Dah derma dan Tapi dia yang menjadi positif. Jadi yang bentuk A plus tu kena tulis tak? kena tulis sebab menunjukkan kita dah derma dia. Dia ada tapi kita dah derma dia. Jadi dia lebih stabil lah. Tapi kita tulis ni memang tetap kita tulis 2.8.1. Macam tu. Yang menunjukkan kita menderma dia. Dia jadi positif lah. Sebab tu kita kata macam mana kita nak pembentukan ion positif tu. Kalau ada soalan macam ni, Hmm. macam ni, kita kena buat kurungan tu juga. Kita kena buat kurungan lah. Lah kurungan tu juga. Ingat kena Bukan. buat. Tak, kita kena buat ni. Dah buat Macam ni. kurungan. Contoh kan nanti mesti soalan tu bagi yang belah kiri tu kan. Nanti kita kena Macam buat ni. yang belah kanan tu je lah kan. Yelah semua ni lah. Ni. Ya, Tengok belah kanan ada soalan dia. kurungan, ada plus semua tu. Macam ni lah. Awak tulis kena tulis lengkap lah. Awak jangan tulis macam ni je. Awak kena tulis yang ni. Anak panah besar ni. Lepas tu Anak kena mana? tambah dekat nukleus tu positif. Lepas tu kena tambah positif kat sini. Macam tu. So ini lebih stabil lah. Sama juga. Yang ini pun sebaliknya lah ni. Tapi yang ini tak adalah. Tak ada yang kurungan ni. Cuma awak kena tambah dalam tu negatif. Ya? Betul. Okey, contoh lah. Contoh di muka surat. Kalau awak ada buku dekat situ, 86 sasbadi. 86 kan dia cakap tu kan. Itu cara dia. Macam mana oksigen tu dia menerima. Itu cara dia. Ya, cara dia tulis. Sebenarnya boleh juga kalau kita nak letak ni negatif ni. Ya. Sebenarnya lebih selamat lah kita letak macam ni. Kalau 86 tu cara penulisan nampak tak? P tu. Ya, 4P tu tak apa nanti awak tengoklah buku awak ya. Okey. Ini yang ini isotop pula. Tak tahu boleh sempat tak kita nak buat isotop ni. Okey, cikgu nak tunjukkan satu lagi kalau ada, kalau tak kita beralih kepada isotop lah. Ya, apa itu? Isotop ya. Okey. Seterusnya cikgu nak tunjuk bab 8 tadi ya, bab 8. Okey, cikgu nak tunjuk satu lagi lah. Okey. Cara dia. Okey, kimia ni memang agak rumit sikit lah ya. Jadi budak-budak kimia tu sebenarnya memang apa dia? Ni rumit banyak namanya. Ya, sebab itulah kalau kelas sains tulen tu memang kena pick up lah. Ya, pick up lebih sikit. Kalau kita ni basic je ni yang cikgu ajar awak ni.
Dia basic je. Yang dia orang lagi mendalam lah ya. Tak apa, kita belajar ya apa yang ilmu kan. Okey. Okey. Masing-masing apa yang kita pelajari ni ada apa? Dia punya kebaikan dia. Okey, sekejap cikgu tunjukkan yang ini untuk nak jelaskan, nak bagi jelaskan. Alright, cikgu present ya. Cikgu buka yang ni, tukar yang ni, cikgu present. Present yang lain Okey, kita ada 9 orang kat sini. 9 orang kan, betul tak? 9 orang, awak capai lah 15. Alah, malulah cikgu nak tunjuk awak 9 orang je. Apalah awak ni. Kan? Apalah. Dah. Kawan-kawan awak ni siapa yang tak masuk ni? Entah. Ramai je. Cuba tengok siapa yang tak masuk. Ramai sebenarnya. Yelah, daripada berapa ni? 33. 9 je. Tolak lah. Malu cikgu. Tu lah. Oh, mentang-mentang cikgu dah tua kan. Orang lain muda-muda masuk Bilih lah tu. Cikgu tua dah masuk. Guru besar. Baik-baik. Guru besar berkata sebab ni berkata takutlah. Nak kena. Hari tu siapa yang tidur tu? Cikgu cakap. Berkata cakap. Saya cakap lagi. Kan. Sepatutnya kalau pengetua kan mesti penuh tau. Ini korang, kalau cikgu dulu, masa cikgu pengetua masuk memang penuh. Tak ada, tak berani. Korang ni selama je. Tahu lah. Okay. Cubalah. Adam Romi. Tidurlah apalah. Okay, nampak paparan cikgu? Nampak Kalau ada yang apa yang korang tulis ni, cikgu tak sempat nak tengok sebenarnya. Tak sempat nak tengok apa yang korang tulis. Okay, jadi ini ialah susunan tadilah. Cikgu cakap cikgu ada setengah jam je kan? Betul tak? Ada setengah jam je ni. Beritahu cikgu tak boleh tahu ambil masa orang lain ni. Nanti cikgu lain dia marah pula. Okay, 5 minit sebelum tu kena beritahu cikgu Okay, jadi susunan elektron unsur ni bagi atom yang neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Bagi atom yang neutral, dia neutral. Jadi proton ni positif lah. Dia mestilah sama dengan bilangan elektron. Elektron ni negatif. Jadi elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Petala ni. Ini nama dia. Okay. Jadi elektron akan memenuhi petala terdekat dengan nukleusnya dahulu. Elektron hanya dapat diisi dalam petala baharu apabila petala sebelumnya diisi. Bilangan magnesium bagi elektron bagi sesuatu petala. Okey ni. Kita ulang semula tadi. Okey, ini tengah-tengah ni nukleus. Yang kedua ni petala pertama. 2 elektron saja, 2 je. Okey, yang kedua ni petala kedua, 8 dia memang susunan dia macam tu. Kita tak boleh tanya, cikgu kenapa nak kena 8 ke apa tak? Itu memang dia punya syarat lah. Ya, ahli kimia dah tetapkan lah. Okey, so dia mesti 2, 8. Okey, yang tinggal petala ni ialah 18. Petala ketiga 18 elektron saja. Okey. Jadi notanya bagi atom-atom dengan nombor proton 1 hingga 20, 2 elektron diisi dalam petala pertama, 8 elektron dalam petala kedua dan 8 elektron dalam petala ketiga. Ya. Okey, contohnya yang ini tadilah. Okey. Atom kalsium, okey, di mana mempunyai nombor proton 20, lukisan susunan elektron bagi atom kalsium ialah macam ni. Ni susunan dia. Ca dekat sini, nukleus dia, petala pertama 2. Okey, bakinya 18. Okey, jadi petala keduanya 8. Cara macam ni pun boleh. Awak pangkah macam ni X ni. Okey, dan baki 10. Baki 10 cikgu ni.
Kenapa Ya, yang kat ujung sekali tu 2 je? mana? Dia mesti Belum. 882. Iyalah, maka susunan elektron bagi atom kalsium ialah 2882. Dia tak boleh lebih ni, dia mesti 8 je. Inilah susunan dia. Petala keempat dia mesti 2 itu saja sebab dia nak penuhi tu. 2882. Macam tu. Kan bukan 2818 ke? 28 Kan ke 20 ke ni? 20. Ni, kalsium ni 2818. 20. Ni. Oh, Nampak yang tak kita atas lukis ni ni. soalan? Atas ni. Kita Ya lukis Allah. ni kan. Ni. Ni kita lukis. Kalsium ni 20. 20 sayang. Kita lukis ni apa benda ni? Yang kita lukis ni. Hmm. Nama dia. Hmm. Allah. Dari tadi cikgu cerita. Tak Susunan nak lukis. elektron unsur. Susunan elektron unsur. Susunan Susunan. elektron. Ha, Ektot ni. Ektot. susunan elektron unsur dalam kumpulan. Inilah Tapi yang ni lukisan dia. ada 18. Sebab apa Ha? ada 18? Yang ni kenapa ada sebab 18? Sebab dia punya apa tadi? Dia punya sebab apa 18 saja? Apa Maksudnya benda kenapa ni 18 kat luar 20? ni? Ha? Ini 20 lah. Kalsium ni Yelah 20. yang kalsium ni 20. Ha. Ni, Yang tadi 18 tu apa? Apa unsur nama dia? lain. Unsur lain. Ni Unsur lain eh. contoh. Ini Oh contoh ni contoh. ada nama dia tadi. Belum. Kan- Ini nak cakap kalau dia macam ni. Kalau ni cara. Ni nampak tak? Mana ada soalan ni? Ni soalan ni bukan bilangan atau mempunyai ni nak tunjukkan petala ni je. Ni bagi atom-atom yang mempunyai nombor 1 hingga 20. Dia kata 1 hingga 20. 2 elektron diisi. Ni cikgu nak tunjukkan cara awak nak tulis. Yang ini contoh yang betul lah. Maksudnya kalsium 22, 882. Ya? Boleh ya? Boleh lah awak ni. Janganlah ni sangat. Tu tadi atas tu contoh dia kata 1 hingga 20. Yang ini kalau ada ni cara penulisan dia nampak. Susunan elektron bagi atom kalsium ialah 2882. Susunan elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton 20. Ni kalau ada nombor 20 dia susunan dia macam ni. So petala pertama 2. Petala kedua 8. Petala ketiga 8 dan petala keempat ialah 2. So Dia memang kan 8 je ke paling besar saya tu. kita tak boleh nak letak sukati ni. Petala-petala ni dia dah tetapkan. Kalau pertama mesti 2. Kedua mesti 2. 8. Mesti 8, Tapi 2. memang boleh bagi 8 kan. Macam mana? Maksudnya semua nombor ni kalau tak boleh terlebih lah. Maksudnya tak boleh kurang Ah, daripada 8, tak boleh lebih daripada 8. boleh kurang daripada 8. Faham lah maksud awak. Faham Tak tak? faham lah. Maksud macam mana Maksudnya ni? dalam nombor tu kan selalu kan ada nombor 2, 8 dengan 18 je kan. Ah. Tapi kalau Kalau contoh 8 2, 7 macam mana? Tak 2 boleh jadi kan? kalau 7 tadi kan kita kata dia tak stabil, betul tak? Dia tak Oh stabil. kalau tak stabil tu kita kena keluarkan. Tak, 7 Kita tak boleh kena keluarkan. derma. Kita kena tambah dia. Tambah. Jadi awak letaklah golongan tadi. Lepas tu tambah negatif kat luar dia. Macam yang tadi tu lah yang balik tadi. Ni yang Yelah. Okay. kita uh, derma. Bukan derma, kita terima lah. Terima. Dia kalau 7 nak ke 8, takkan kita nak buang 7 tu. Kita mesti ambil 18. Macam tu nak satu elektron tu nak jadikan dia 8. Nak jadikan dia 8. Dia kalau 1, kita buanglah 1 tu. Kita ambil yang macam paling sikit atau paling banyak lah. Kiranya okey kalau 7 dia kan nak capai 8 kan 1 je kan lagi kan. So kita kita ambil lah 18, masukkan 18. Dia jadi
Kita tulis macam kurungan tadi tu. Yang kurungan, lepas tu negatif kat luar dia. Tapi kalau 5 cikgu, 5 nak ambil, nak terima ke nak derma? Ada ke 5? Hmm? Ada ke? Saya saja. Contoh. Contoh lah. Contoh 5 nak jadikan 8. Tambah 3 lah. Tapi kena terima lah, tak boleh nak derma. 5, okey. Sama ada macam ni. Kita nak jadikan dia 8 kan. Contoh kata 5. 5 nak buang ke ataupun nak tambah 3? Nak buang 5 tu tambah 3? Mestilah kita tambah 3. Sebab kalau kita nak buang 5 tu banyak sangat. Baik kita tambah 3. Stabil lah dia. Betul tak? Betul tak? Kan 5 nak capai kepada 8 ada 3 lagi kan? Jadi tambahlah 3 tu. Janganlah awak buang 5 tu. 5 dengan 3 mana lagi banyak? 5 sayanglah nak buang 5. Baik awak tambah 3. Sebab nak jadikan juga dia 8. Tapi awak pastikan kalau awak nak tambah tu awak kena tulis yang apa, yang kurungan tu. Kalau awak tadi boleh boleh kan? Cikgu kat sini kan tengah tangan kan macam tu je. Okey, tapi sebab tak nampak. Okey. Jadi itulah dia sikit sebanyak cikgu rasa faham lah kan yang lain-lain tu kan. So jadi macam ni lukisan dia. Jadi kalau dia kata lukisan susunan elektron bagi 20 unsur pertama dalam jadual berkala, simbol bagi unsur dalam kurungan. So dia kata atom ni hidrogen, nombor protonnya 1. 1 je lah. So kalau 2, 2. Ni cara susunan elektron tu ya. Ni maksudnya kalau ada macam ni susunan elektronnya 2.1. 3 sebab nombor protonnya 3. Jadi yang pertama tu 3 ni kan dia kan tak stabil. Kita kena tambah kan. Janganlah tambah. Buanglah 1 ni. Buanglah 1. Jadi letak kurungan sini, letak negatif. Positif jadinya sebab kita dah buang dia kan. Yelah antara ni kan boleh jadi, boleh tambah boleh buang boleh kan. Tapi tengoklah kalau tambah terlalu banyak tak boleh lah. Daripada tak adalah tambah ni baiklah buang. Buang 1 ni. Takkan nak tambah 7 pula. Kan? Tak boleh nak tambah. jadikan ni 8 ni. 8. Dia kalau dia kita tengoklah situasi tu. Kalau dia terlalu banyak. Kita tengok mana satu yang banyak atau sikit. Macam tu. Okey. Yang sebelah kanan ni B. Okey. Ni. Ini kalau ni 4. So yang ni yang 4 dan ni 2. Okey, lepas kalau tu stabil tak? Stabil lah ni kan. Stabil lah ni. Sudah stabil. Ni 2. Okey lah, stabil lah ni. 2. Oh, bukan 8, kan 8 ni. Nak buang ke? Dia soalan dia tak ada macam tu lah. Dia jarang lah dia buat macam tu kan. Soalan dia ni nak beri tahu cara awak tulis je. Susunan dia. Susunan macam mana nak tulis kalau nombor protonnya 4. Macam tu. Ya. Cara awak nak bagi awak nampak cara tulisan tu. Okey, ini macam mana cara kita tulis kalau dia 5. Kalau 5, awak kena tulis 2, lepas tu 3. Dia tak cakap macam mana awak nak stabilkan dia. Belum lagi. Ni yang basic dulu. Sebab kan balik semula kan. Ya. Okey, ni nak tunjukkan cara tak? Nak tulis. Apa dia? 5 stabil tak? 5 kalau 3 ni? Tak. 3 tak stabil kan. 3. Kalau nak stabilkan dia, buanglah lah. Tak tambah 5 lah. Tambah 5 lah. Tambah 5 nanti. Nanti awak letaklah kurungan sini. Kurungan sini kan. Kurungan yang besar tau. Besar separas dengan petala ni. Ya. Tambah. Yelah ni tambah. Terus akan tambah. Yelah nak jadikan dia 8. Ni nak jadikan dia 8. Betul tak? 2, 8.
Ya, cara tulisan dia tadi ni. Nak cepat dia kan. Okey. Ni lagi. Ni cara tulisan. Ni kalau ada 6. Ni dia ikut susunan ni sebenarnya. Okey, 7, 8. Ini cikgu nak tunjukkan cara tulis. Ya, belum nak stabilkan lagi. Okey. Ini 9, cara penulisan dia. 9, 10. Okey. Kalau 10 ni macam ni lah tadi. 2, 8. 2, 8. Cara tulisan dia. Okey, kalau 11, cara tulisan dia macam ni. 281. Okey, 1. Ini kalau 12, 282. Ni 282. Cara lukisan dia. Ni cikgu nak tunjukkan cara lukisan dia. Belum lagi cara stabil. Cara stabil dia, okey ni sampai ke bawah Ni dapat 20. Okey. Jadi ini ialah menunjukkan perwakilan piawai bagi atom K. K kalium Okey, ini ialah nombor nukleon. Nukleon ini ni nombor nukleon juga. Okey, K. Nyatakan nombor proton. Nombor proton bagi unsur K 19 Ni. 19. Okey, lukiskan. Ni lah tadi awak cakap. Ni apa cikgu sebenarnya? Ini ialah susunan elektron. Lukiskan susunan elektron bagi unsur K. Ni lah awak lukis macam ni. Jangan nak blur pula. Susunan nak lukis apa ni? Awak lukis macam ni. Kalau cikgu kata lukiskan susunan elektron bagi unsur K. Ni. Ni contoh soalan dia ni. Okey, mesti mengandungi nukleus negatif 1, elektron dilukis tepat. Okey, boleh lukis tidak atau dot macam ni. Tuliskan susunan. Kalau dia kata lukiskan susunan elektron, awak lukis macam ni. Tuliskan susunan elektron, awak tulis macam ni. Nampak macam ni. Ni cara tulis. Ini cara lukis. Jadi dah dapat kan di situ kan. Okey. Ambil gambar sikit. Ada tak orang yang keluar ni? Ada orang terkeluar tak? Tak ada. Semua masuk sebab cikgu tak nampak. Ada orang terkeluar tak? Ada. Ada. Apa terkeluar? Seorang Tadi 10 kan? Sayang lah terkeluar. Okey, takut line dia. Okey, jadi sebenarnya nak ni dah ni. Nak habis dah ni Okey, pembentukan ion positif dan ion negatif, kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Itu dia cakap tidak stabil. Maka atom-atom ini akan cenderung untuk membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Okey, atom neutral membentuk ion melalui pendermaan elektron pada petala terluarnya kepada atom lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain. Maksudnya macam tu. Sebenarnya kebanyakan susunan dia tak stabil dia kata. Jadi itulah tadi sama ada petala kat luar sekali dia derma atau dia terima. Macam tu ya. So, hal ini adalah bagi mencapai susunan elektron duplet atau oklet yang stabil. Apakah yang dimaksudkan dengan susunan elektron duplet? Macam cikgu cakap tadi lah. Okey, susunan elektron yang stabil mempunyai 2 elektron pada petala pertama. Ni. Duplet, 2 kan? 2. Maksudnya 2 lah tu, double lah. Okey. Seperti atom helium yang mempunyai nombor proton 2, susunan elektron juga ialah 2. Okey, apa yang dimasukkan dengan susunan elektron oktet? Saya sebut oktet lah. Ikut awak lah nak sebut Okey. Susunan elektron stabil mempunyai 8 elektron pada petala terluar. Petala yang terakhir. Itu. Pada stabil 8. Ingat tu. Petala terluar dia mesti 8 untuk mencapai kestabilan. Sebab tu dia sama ada dia derma ataupun dia terima. Macam tu. Jadi seperti atom neon yang mempunyai nombor proton 10 dan susunan elektron ialah 2.8. Okey, apabila suatu atom menderma atau menerima elektron, atom itu menjadi zarah bercas yang disebut sebagai ion. Ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Okey, ni contoh-contoh soalannya. Okey.
Terangkan maksud apakah yang dikatakan atom sebagai atom neutral kerana mempunyai bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Ini neutral. Proton sama dengan elektron. Bagaimanakah atom yang mempunyai susunan elektron tidak stabil mencapai? Dia kata macam mana kita susunan dia yang tak stabil mencapai susunan elektron yang lebih stabil, iaitu melalui pendermaan elektron pada petala terluarnya kepada atom yang lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain. Macam tu ya. Okey, macam ni lah tadi. Cikgu tunjukkan tadi ya. Bagaimana nak dapat oktet? Dia kata, ni. Macam mana nak capai dia. Jadi 8 kat luar ni. Oktet ni, dia mesti 8 kat luar. Kalau duplet tu, 2. Ke Zawin? Okay tak? Zawin? Ah, Senyap macam korang. apa tu? Boleh? Boleh. Ni. Janganlah. Nanti cikgu cakap sorang-sorang nanti. Okay, boleh yang tadi ni. Cikgu ulang ni sikit. Okay, jadi dia kata, oktet ni kalau petala dekat luar dia 8. Kalau duplet ni petala dia 2. Jadi ni cikgu ulang semula lah tadi. Bagaimana nak dapatkan oktet? Okey, 8 Ni. je. Tak, 2, 8, 1. Macam mana nak capai oktet tu maksudnya 8 dekat petala dia. Itu nama dia lah. Kalau duplet tu 2 dekat petala dia. Okey, jadi ni contohnya ni. Kita derma, kes derma 1. Mana-mana lah, mana-mana. Ni contoh je. Contoh kita natrium. Kita ambil natrium. So susunan dia ialah macam ni. 2, 8, 1. Ini lukisan dia. Lukisan. Okey, ini cara tulisan. Okey, susunan elektron 2, 8, 1 kan. Okey, bilangan dia 11. So, ni 11. Ada 1 terlebih kat sini. So, kita derma lah. Kita nak capai. Kita nak capai positif tu. Kestabilan. So, bila kita derma dia, kita tulis jadi macam ni. Ni tadi kurungan dia. Tambahlah 1 sini. Jadi ni maksudnya susunan dia 2.8. Okay, bilang proton ni 11. Bilang elektron ni 10. Charge-nya 1. Ini menunjukkan bilangan elektron didermakan. Ni. Kita dah dermakan dia. Okey. Ini ialah pembentukan positif kes derma 2 elektron. Ni kalau kita 2. Yang tadi tu 1, ni 2. So kita kena letak sini. Letak. Kita nak buang dia dah sebenarnya. Kita nak buang dia tapi kat sini jadi positif. Sebab kita dah keluarkan ni, negatif ni. Dah keluarkan ni, kita di sini mesti positif. Dia kan kita dah keluarkan negatif. Bila kita dah keluarkan negatif, sebelah tu jadi positif. Ya, ni. Macam ni. Jadi awak kena ni lah, kena tengok betul-betul lah. Ya. Ni masa kalau nak derma 3. Nak buang 3 lah maksudnya ni. Nak buang 3 ni. Okey, cara penyusunannya ni 2.8 jadi 13. Ya. Boleh ke awak nak nota ni? Nak nota ni ke? Ni lebih mudah ke yang tadi lebih mudah? Yang Ni yang lebih mudah. Ni lebih mudah. Nampak. Model ni nampak. Jadi cikgu nampak dengan siapa tadi? Sebab kita nak bahaya ni 5 minit lagi. Si siapa yang tanya tadi? Adam Adam. Ya Adam. Boleh Adam. Okey, kalau Zawin dia prefer yang model ni. Yang Adam? Boleh Adam? Boleh. Awak prefer yang ini ke yang tadi? Awak faham yang ini? Yang ini, okey. Yang lain-lain pun boleh Yang lain ini, yang ini So cikgu bagi yang inilah pada awak Cikgu rasa pun yang ini lagi jelas dan lagi kita nampak kan sebab dia beri semua. Sebab dia bagi tu semua daripada contoh 1 tu, dia bagi contoh tu sampai ni kan, sampai banyak lah contoh dia. So sebenarnya dari lebih banyak contoh kita nampak atau lebih banyak soalan yang kita tengok tu, lagi kita faham sebenarnya. Okey, cikgu pun dah nak
ni cikgu tak nak ambil masa orang lain, nanti marah cikgu awak kan. Okay. So kita berhenti di sini. Okay, cikgu ucapkan terima kasih pada yang sudi masuk kelas cikgu ya. Sebenarnya kalau awak baca ni mungkin awak yalah tanpa penerangan guru kan. Mungkin rasa macam susah lah sikit. Jadi sebab itulah kita katakan masuklah kelas kalau data ada kan. Kalau awak ada kemudahan ya, ibu ayah mampu lagi ya, kecuali yang betul-betul tak ada. Ada juga yang cakap, cikgu saya data tak ada, saya tak ada duit nak ICC semua. Itu cikgu boleh kecualikan lah. Tetapi jika awak ada, Allah bagi awak rezeki, bagi mak ayah rezeki untuk data ni, awak dapat senang-senang je, cikgu harap awak masuk lah. Sebab kalau kita nak sendiri tu mungkin kita tak berapa faham, betul tak? Bila awak dah tanya-tanya macam tu, awak lebih faham lah. Ya? Okey, jadi cikgu akan bagi nota ni dekat tu. Jadi cikgu harap awak boleh ulang balik mana yang tak ni, awak boleh tengok video yang lain juga ya. Boleh ulang kaji, tengok video-video cikgu-cikgu lain pun boleh. Ya, mungkin cara penerangan dia lebih lagi memantapkan ya. Okey, jadi tak salah ya, tak salah sebenarnya. Sebab ilmu ni sebenarnya luas, betul tak? Ilmu kita ni Allah yang punya. So kita jangan macam rasa macam aku lagi hebat ke apa ke, tak. Okay, jadi kalau ada apa-apa masalah boleh PM cikgu. Jadi awak buatlah latihan Ni muka surat 87 ya, berkaitan surat 85, start dari 85 hingga 87. Jadi kita berjumpa lagi pada hari Khamis insya-Allah, okey. Kedaran. Okey. Jadi 2 minit lagi. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Okey, bye-bye. Okay, bye-bye. Cikgu tak suka lah dia sangat kan. Okey, bye-bye. Okey, jumpa lagi. Bye. Thank you semua. Thank you. Okay, bye. Bye. Thank you.